Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita masih lagi berada di peringkat yang ketiga, membahaskan tentang kalimat isim. Tuan-tuan, nanti lepas ni kita bahaskan tentang fi'il pula. Kemudian akhir sekali kita bahaskan tentang kalimat haraf. So, kalau kalimat isim peringkat yang ketiga ni, ya, dia ada persamaan jugalah dengan peringkat yang kedua, seperti mana yang tuan-tuan tahu. Peringkat yang kedua tu, isim kita bagikan kepada dua juga, tapi kita kata jenis yang pertama ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, dan jenis yang kedua isim biasa, betul kan? Tapi pada peringkat yang ketiga ni tuan-tuan, kita sebut isim terbagi kepada dua jenis juga, iaitu isim yang mabni dan isim yang mu'rab. Yang peringkat kedua itu isim terbagi pada dua juga, isim yang ada gelaran dan fungsi dan isim biasa, betul ke tidak? Tapi sebenarnya sama ya tuan-tuan. Peringkat yang ketiga ni bila kita kata isim yang mabni, maknanya semua isim yang ada gelaran dan fungsi lah. Bila kita kata isim yang mu'rab, maknanya isim tu semua. Kalau peringkat kedua kita belajar dulu isim biasa lah tuan-tuan. Baik, kita dah bahaskan tentang isim-isim yang mabni. Isim yang mabni tu macam saya sebut tadi, semua isim-isim yang ada gelaran dan fungsi lah. Isim tunjuk lah, isim tanya lah, isim ganti nama diri dan sebagainya. Jadi isim yang mu'rab, yang ni kita fokus pada peringkat yang ketiga pengajian kita ni. Yang mana isim-isim yang mu'rab ni artinya ialah isim yang boleh kita ubah-ubahkan baris hujung. Saya percaya semua tuan-tuan dah mahir benda ni, sebab setiap kali kita jumpa saya ulang-ulang dan saya mengharapkan supaya tuan-tuan mahir benda ni. Ingat terus. So isim biasa artinya isim yang mu'rab. Mu'rab artinya apa? Mu'rab artinya boleh tuan-tuan ubah-ubahkan baris hujung dia. Al-kitabu, al-kitabah, al-kitabi. So, bila dia mu'rab, dia boleh diubah, dia boleh berubah kepada berapa jenis perubahan. Saya sebut dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan lah. Yang pertama, dia boleh berpangkat marfu'. Dia boleh pada depan lah, Allahu, ataupun kitabu, al-kitabu. Dan dia boleh berpangkat mansub. Biasanya pangkat mansub, tandanya baris atas, al-kitabah. Dan dia boleh berpangkat majrur, dan biasanya pangkat majrur itu tandanya baris bawah, kasrah, al-kitabi. Jadi isim yang berpangkat marfu' telah pun saya jelaskan pada tuan-tuan. Tanda-tanda marfu' ada 3. Yang pertama, yang paling popular, Allah akan pakai dhammah. Yang kedua, Allah akan pakai waw. Yang ketiga, Allah akan pakai alif. Masih bila Allah pakai waw, tak pakai dhammah? Masa jamak muzakkar salim dan semasa kalimat itu termasuk dalam kelompok isim 5. Bila masa pula Allah akan pakai alif? Semasa kalimat itu musanna. Penyebab kalimat isim biasa ini dapat pangkat marfu' ada 6. Yang pertama, semasa dia mubtada ataupun subjek. Yang kedua, semasa dia khabar. Yang ketiga, semasa dia subjek kana. Yang keempat, semasa dia khabar inna. Yang kelima, semasa kalimat itu pelaku. Dalam video kita sebelum ni soalannya tentang pelaku kan. Dan yang keenam, semasa kalimat isim biasa itu merupakan timbalan pelaku. Ingat tuan-tuan. Baik, kemudian mansub pula. Okey, tanda-tanda mansub ada 4. Yang pertama, paling popular, Allah akan pakai fathah lah. Yang ni semua orang dah tahu sebab kita dah start belajar benda tu, mahirkan benda tu sejak tuan-tuan peringkat yang kedua lagi kan. Okey, tanda yang kedua, kalimat itu berpangkat mansub ialah fathah. Maafkan saya. Ya. Tuan-tuan buka tuan-tuan punya diagram. Tanda yang kedua ialah ya. Masa bila Allah akan pakai ya nak menunjukkan dia sedang berpangkat mansub? Yang pertama, semasa kalimat itu kalimat jamak muzakkar salim. Yang kedua, semasa kalimat itu musanna. So Allah akan pakai ya. Muslimina, kafirina, saimina, mu'minina. Kalau musanna pula, 2 kitab. Kitabaini, 2 orang Islam. Muslimaini, 2 masjid. Masjidaini, pakai ya tuan-tuan nak tunjukkan dia sedang berpangkat mansub. Kemudian kasrah juga adalah tanda yang menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat mansub. Kasrah tu maknanya baris bawah. Masa bila? Semasa kalimat itu merupakan kalimat jamak muannas salim. So muslimati pakai baris bawah. Okey, yang keempat ialah alif. Alif juga menjadi tanda yang menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat mansub. Masa bila Allah akan pakai alif? Semasa kalimat itu termasuk dalam kelompok isim 5. So ada 4 tanda. Ada 4 tanda mansub. Yang pertama fathah, yang kedua ya, yang ketiga kasrah, yang keempat alif. Huruf alif. So itu 4 tanda yang menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat mansub. So penyebab kalimat isim biasa itu mendapat pangkat mansub ada 11. Saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Yang pertama, semasa kalimat itu merupakan khabar kepada kana. Yang kedua, semasa dia merupakan subjek kepada inna. Yang keempat, semasa dia maf'ulun bih. Yang kelima, semasa dia maf'ul kerana. Maf'ul li ajlihi kalau dalam bahasa Arab. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan punya diagram. Dan kalau lupa penjelasannya, buka balik video kita sebelum daripada ni. Maf'ul mutlak, maf'ul kerana, maf'ul bersama. Itu yang keenam ialah maf'ul bersama. Lepas tu yang ketujuh, semasa kalimat itu maf'ul fihi. Kemudian yang ke-8, semasa kalimat itu bukan maf'ul tapi dia merupakan hal. Ini ada soalan kuis kita berkenaan dengan hal ni.
yang ke-9 semasa kalimat itu merupakan mustathna yang dikecualikan. Yang ke-10 semasa kalimat itu munada yang kena seru. Yang ke-11 semasa kalimat itu merupakan tamyiz. Tamyiz pun saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Dia penjelasan tentang penjodoh bilangan ataupun isim tunjuk. Itu buku saya. Jadi buku tu dia adalah merupakan tamyiz kepada itu. Gitu tuan-tuan. So hari ini tuan-tuan kita masuk pelajaran baru, kalimat isim kalau dia majrur. Biasanya tanda majrur yang paling popular Allah akan pakai kasrah lah kan. Okey. Yang ini saya nak jelaskan, tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan punya diagram, jadi 3 tanda majrur. Tanda majrur yang pertama saya sebut tadi kasrah, tanda majrur yang kedua ialah ya. Masa bila pakai ya nak menunjukkan dia sedang berpangkat majrur? Yang pertama semasa kalimat itu jamak muzakkar salim. Muslimina, kafirina, saimina, mukminina. Kemudian yang kedua semasa kalimat itu musanna, dia ada 3 keadaan yang isim biasa tu akan pakai huruf ya sebagai tanda majrur dia. Yang pertama tadi semasa kalimat tu jamak muzakkar salim, yang kedua semasa kalimat itu musanna, yang ketiga semasa kalimat itu isim 5. Nanti saya akan berikan contoh dan dan jelaskan sekali lagi dalam video kita yang kedua nanti. Ya merupakan tanda majrur yang kedua. Sekali lagi saya ulang, semasa jamak muzakkar salim, semasa musanna dan semasa isim 5. Okey, tanda yang ketiga tuan-tuan, tanda yang terakhir fathah. Fathah juga adalah tanda yang menunjukkan kalimat itu sedang majrur. Biasanya fathah tanda untuk mansub kan, tapi tak, dalam sebenarnya fathah juga menjadi tanda majrur, tapi masa bila ustaz? Yang pertama semasa kalimat itu bukan kalimat-kalimat yang berasal dari bahasa Arab. Contohnya kalimat Fir'aun. Fir'aun tu bukan berasal daripada kalimat bahasa Arab. Jadi sebab tu tuan-tuan tak pernah jumpa kalimat Fir'auni. Walaupun sebelum itu dia ada haraf jar contohnya. Katalah haraf jar tu fi ataupun ala Fir'aun. Sepatutnya ala Fir'auni lah kalau tuan-tuan belajar ikut kaedah kan. Haraf jar kena membaribawakan kalimat isim selepas dia kan. Tapi oleh kerana Fir'aun ini dia bukan kalimat yang berasal daripada kalimat Arab, dia tak boleh Fir'auni, dia kena Fir'auna. Majrur dia sepatutnya Fir'auni, dia majrur kan. Jadi majrur untuk kalimat yang macam ni, kalimat yang tidak boleh, yang bukan berasal daripada bahasa Arab ni tuan-tuan, kena dibaca dengan baris atas. So kalimat yang bukan berasal dari bahasa Arab ni adalah istilah-istilah dia dalam pengajian bahasa Arab yang lain. Selain daripada kalimat nama orang, nama khas ni tuan-tuan, nama orang ni Fir'aun kan nama orang kan, macam Sulaiman, tuan-tuan tak jumpa Sulaiman ni, mesti Sulaimana. Ataupun nama-nama tempat, nama khas lah yang bukan berasal daripada kalimat Arab, maka kalimat-kalimat macam ni disebut sebagai, kalau dalam istilah-istilah lain dia kata ismun ghairu munsarif ataupun ismun mamnu' minas saraf. Adalah beberapa kalimat, tapi yang penting kalimat ini dia bukan berasal daripada bahasa Arab dan kita tak boleh tasrifkan dalam bahasa Arab. Apa makna tasrif nanti saya jelaskan kemudian lah. So tuan-tuan, hari ini tuan-tuan fokus pada hal yang berkaitan dengan majrur. Penyebab majrur ada 2 je. Yang pertama kalimat tu selepas haraf jar, yang kedua kalimat itu merupakan mudhafun ilaih. Okey, tunggu sebentar, saya jelaskan sekali. Hari ini kita akan pakai surah daripada surah Al-Ma'un ayat 602. Surah Al-Ma'un kita ambil ayat yang keempat fawailun lil musallin. Fawailun lil musallin, ayat yang nombor 4 surah Al-Ma'un. Tuan-tuan buka buku surat 602. So standby, kejap lagi kita akan ambil ayat tu sebagai kita punya contoh latihan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.